Tahun 2022 tahun yang penuh dengan tangisan dan gelak ketawa. Meniti tahun ini dengan penuh sabar dan mengharapkan ada jalan keluar. Yang terjadi telah pun terjadi, yang pergi semoga dirahmati Ilahi. Kak Long 7E mungkin tidak sehebat nama-nama pesohor media sosial yang lain. Namun namanya kini menjadi sebutan setiap lapisan umur di Malaysia. Mungkin ramai yang tidak mengenalinya. Namun jika disebut berkenaan kedai 7-Eleven dan juga kedai makanan segera KFC, ternyata bayangan wajah Kak Long akan timbul. Namun apa yang menjadi bualan hangat di media sosial adalah berkenaan dengan cara kemasyhuran yang diperolehinya. Rata-rata orang ramai menyifatkan tindakan peniaga itu dengan membuat live ketika tidak berpuas hati dengan apa keadaan sekalipun adalah tidak patut. Kisah Kak Long 7E ini menjadi fenomena apabila videonya yang mengamuk di outlet 7-Eleven sehingga menerima kecaman orang ramai akibat tindakannya yang agak biadab kerana anaknya dituduh mencuri. Disebabkan itu, Kak Long kembali ke outlet berkenaan pada keesokan harinya dan membuat permohonan maaf kepada staf yang bertugas pada hari kejadian. Namun di pihak 7-Eleven, pihaknya membuat semakan CCTV serta menyatakan anak Kak Long 7E tidak mencuri dan tiada apa-apa barang hilang di outlet tersebut. Ekoran itu wakil dari 7-Eleven meminta agar orang ramai untuk berhenti mengecam Kak Long dan menyifatkan kejadian berlaku sebagai sesuatu yang menjadi pengajaran agar tidak berulang lagi isu yang sama. Tidak cukup dengan itu, itulah pula satu video yang memaparkan Kak Long 7E seolah-olah mempersendakan golongan OKU dengan memaknai video yang meniru mimik muka golongan tersebut menerusi laman sosialnya. Susulan itu, polis menerima 6 laporan terhadapnya. Sekali lagi Kak Long memuat naik video permohonan maaf secara terbuka. Kini kalau kita melihat media sosial Kak Long, nampaknya sudah banyak perubahan ketara dan dia sudah pun diterima oleh masyarakat. Kak Long lebih behave dan banyak fokus kepada perniagaannya. Syabas Kak Long. Kematian pelakon sambilan dan pempengaruh Shazlin Zainal, 26 tahun akibat terjatuh daripada tingkat 22 Pangsapuri di Taman Iskandar, Johor Bahru pada pukul 12.50 tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raub Selamat memaklumkan mayat Shazlin ditemui orang awam di bahagian bawah Pangsapuri tersebut. Pelakon drama Oh My Hantaran, Shazlin Zainal, 26 tahun dikabarkan meninggal dunia pada petang Khamis 10 November 2022 akibat jatuh daripada sebuah kondominium. Pihak polis menerima panggilan kecemasan daripada orang awam yang memaklumkan tentang penemuan mayat seorang wanita di bahagian bawah Pangsapuri di kawasan Taman Iskandar, Johor Bahru. Mangsa ditemui meninggal dunia selepas dipercayai jatuh dari tingkat 22 Pangsapuri berkenaan dalam kejadian pada pukul 12.50 tengah hari. Hasil siasatan polis mendapati wanita berkenaan adalah seorang warga tempatan berusia 26 tahun dan bekerja sebagai pelakon sambilan. Siasatan juga mendapati sebab kematian adalah jatuh dari tingkat 22 Pangsapuri dan disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan dan Hospital Sultanah Aminah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Jenazah Allahyarham Shazlin Zainal selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Keramat AU2 di Ampang kira-kira jam 10 malam. Semua ahli keluarga masih terkejut dengan pemergian Allahyarham selain tertanya-tanya punca sebenar kematian tersebut. Sementara itu, ramai berkongsi mengenai personaliti arwah yang memiliki sikap ceria dan disenangi orang ramai. Namun ada kabar angin mengatakan Allahyarham terjatuh daripada Pangsapuri itu kerana ingin menyelamatkan kucing kesayangannya. Semoga Allahyarham diberikan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pengada dari Jepun Ruji Sato menjadi bualan peminat bola sepak Asia Tenggara selepas prestasi buruknya ketika menghadiri perlawanan kumpulan B siangan Piala AFF Mitsubishi Electric 2002 antara Malaysia menentang Vietnam pada 27 Disember 2022. Selepas perlawanan dan menerima kecaman dari peminat Malaysia, Sato menggunakan laman media sosial miliknya untuk memohon maaf selepas diserang oleh Bawang Rangers di atas keputusannya dan jelas tidak memihak kepada skuad Harimau Melaya. Sato membuat beberapa keputusan yang jelas merugikan pasukan negara seperti tidak melahirkan kad merah kepada pemain pertahanan Vietnam Dau Ve Hau setelah pemain itu menyikut Azam Azmi Murad di bahagian dada pada separuh masa pertama. Selain itu, Van Hau membuat dua lagi kesalahan yang tidak mendapat perhatian Sato di mana beliau turut menyikut Syahrul Nazim
dan mengasari Azam Azmi. Tiada kad dikeluarkan terhadap Van Hau, namun Azam kemudiannya dilayangkan kad merah. Tidak cukup dengan layangan kad merah kepada Azam, satu turut menghadiahkan sebagai penalti kepada pasukan lawan. Momentum permainan skuad negara yang mahu mencipta kebangkitan di separuh masa kedua jelas terencat selepas ianya direntap oleh pengadil itu. Tampil dengan serba tidak menjadi selepas itu menyaksikan Vietnam terus menambah jaringan ketiga yang mengesahkan kemenangan mereka di laman sendiri. Sepanjang aksi 90 minit berlangsung, 5 layangan kad kuning dan 2 kad merah telah diberikan oleh satu yang membabitkan kedua pasukan atas pelbagai kesalahan. Hakikatnya, ini bukan pertama kali satu mencipta kontroversi ketika membabitkan perlawanan antara Malaysia dan Vietnam. Pengadil kelahiran Jepun itu pernah mengadili perlawanan membabitkan Malaysia dan Vietnam pada tahun 2021 ketika aksi kelayakan Piala Dunia 2022 di Dubai. Ketika itu pengadil tersebut telah memberi sepakan penalti buat Vietnam ketika dua pasukan tersebut saling terikat seri satu sama menjelang 10 minit terakhir perlawanan. Ianya mencetuskan kemarahan para penyokong Malaysia waktu itu selepas penalti yang diberikan oleh satu jelas terlalu lemah dan sangat kontroversi. Keputusan tersebut menyaksikan Malaysia tumpas 1-2 di tangan Vietnam dan kini ianya umpama deja vu bak penyokong Harimau Melaya selepas situasi tersebut seolah kembali berulang. Terakhir sudah 2022 yang penuh dengan suka dan duka. Banyak peristiwa yang berlaku dan memori ini terus terpahat di ingatan kita. Di tahun 2023 ini, kita mendoakan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kebaikan kepada kita semua serta dijauhi kita daripada perkara-perkara yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.